Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada video tutorial pada kali ini untuk subjek keusahawanan, kita akan pergi pada tajuk yang seterusnya iaitu business plan ataupun rancangan perniagaan. Jadi bagi yang nak memulakan perniagaan ataupun nak membuka satu perniagaan, rancangan perniagaan ni memang sangat penting. Jadi daripada model bisnes yang kita dah buat, yang kita dah rangka, jadi untuk kita lebih serius lagi, kita perlu membuat rancangan perniagaan untuk memastikan kita punya perniagaan akan dapat dilaksanakan dengan lebih terperinci lagi. Sebelum kita nak mulakan perniagaan, kita perlu adanya perancangan yang lebih teliti supaya daripada perancangan-perancangan yang kita dah buat tadi, kita boleh laksanakan satu persatu. Dan di sini setiap usahawan boleh melihat bagaimana corak perniagaan yang dia nak laksanakan, ataupun supaya pergerakan perjalanan bisnes yang dia nak jalankan tu akan dapat dijalankan dengan lebih sistematik. Di samping itu, kita nak melihat aspek-aspek penting yang ada dalam rancangan perniagaan kita supaya perniagaan kita dapat berjalan dengan lancar. Jadi tak adalah masalah langkah-langkah yang kita nak buat tu kita tahu, dan takkan kita hadapi masalah kita tak tahu nak buat macam mana lepas ni. Jadi semuanya dah siap dalam rancangan perniagaan ni. Sebab itu business plan ni sangat penting lah. Sangat penting. Boleh kita terus buka perniagaan, tak ada perancangan, kita terus buat. Tetapi kita kuatiri kita punya perniagaan yang kita nak jalankan tu tidak mengikut ataupun tidak bersistematik, tidak tersusun, cacar marba dan sebagainya. Jadi nak memastikan pergerakan perjalanan perniagaan kita lancar, perlu adanya rancangan perniagaan. Jadi dalam topik ni nanti objektifnya sekurang-kurangnya kamu tahu betapa pentingnya rancangan perniagaan ni dan format untuk kita membuat rancangan perniagaan. Dan perkara ni di masa akan datang, mana tahu kamu nak jadi usahawan ataupun nak berniaga, so kamu dah ada ilmu berkenaan rancangan perniagaan. Jadi nanti kita akan lihatlah apa kepentingan-kepentingan ataupun perkara-perkara yang perlu ada dalam rancangan perniagaan. Okey, di sini kita lihat definisi bagi rancangan perniagaan atau secara ringkasnya RP. RP. Ianya ialah sebuah dokumen bertulis yang memberikan keterangan berkaitan perniagaan ataupun projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh dan terperinci.
RP ni juga dikenali sebagai kertas kerja, ataupun kertas projek ataupun pelan perniagaan. Ianya merupakan satu dokumen, dokumen perancangan yang membentangkan segala maklumat yang hendak dicapai dan bagaimana hendak mencapainya dalam jangka masa yang ditetapkan. Seperti saya beritahu tadi, yang mana rancangan perniagaan ni sangat penting untuk kita lebih serius lagi dalam perniagaan yang kita nak jalankan. Dan untuk kita memastikan perjalanan perniagaan yang baru kita nak mulakan ni, ianya dapat berjalan dengan lancar. Serta kita dah tahu apa langkah-langkah seterusnya yang kita nak buat. Jadi dalam nak menyediakan rancangan perniagaan ni, ada beberapa perkara yang saya nak highlightkan di sini. Kita sebagai usahawan, untuk kita menilai aspek perniagaan yang bakal kita laksanakan. Jadi ada beberapa perkara dalam penyediaan rancangan perniagaan ni. Yang pertama, RP yang maksudnya kat sini saya nak nyatakan perkara-perkara yang patut dielakkan dalam kita nak menyediakan rancangan perniagaan. Yang pertama, RP yang tidak bertaip. Mesti bertaip dan ada hard copy. Kita perlu print lah. Kemudian yang kedua, kesilapan ejaan dan ayat dalam rancangan perniagaan. Yang ketiga, kita perlu elakkan iaitu menyediakan rancangan kewangan tanpa andaian tertentu. Sepatutnya kita dah kira dengan lebih jelas. Kemudian yang keempat, mengabaikan pesaing. Faktor pesaing pun kita perlu ambil kira dalam kita nak menyediakan RP. Kemudian yang kelima yang kita perlu elakkan iaitu menyatakan produk ataupun perkhidmatan kita adalah unik dan terhebat di pasaran. Ini pun kita kena ambil perkara ni, jangan kita remehkan. Maksudnya di sini, kalau betul-betul unik, kenapa? Kalau hebat, kenapa? Jangan kita hanya just sekadar nyatakan saja tanpa ada poin-poin penting yang kita sertakan sekali. Okey, di sini kita lihat pula kepentingan RP. Kenapa pentingnya RP? Ada 5 perkara di sini. Yang pertama, ianya memberi peluang kepada usahawan ataupun peternak ataupun peniaga melihat dan menilai idea ataupun projek perniagaannya dengan teliti dan terperinci. Kita sendiri nak melihat dan menilai, dan bukan kita saja sebenarnya, ianya memberi maklumat kepada orang lain tentang perniagaan kita. Jadi kalau RP kita baik dan bagus, mempunyai perancangan yang teliti, so mungkin ada pelabur ataupun rakan kongsi yang berminat untuk melabur ataupun berkongsi dalam perniagaan yang kita nak jalankan. Yang kedua, dapat memberi gambaran sama ada projek yang dirancang dan dicadangkan berdaya maju ataupun tidak. Contoh, kita nak buat perniagaan kek dan roti. Jadi daripada RP ni kita boleh lihat bagaimana perancangan kita ke hadapan. Sama ada perniagaan kek dan roti kita boleh bersaing di pasaran
boleh kita upgrade ataupun bagaimana peluang-peluang yang ada di kawasan kita yang kita nak niagakan. Kat sini kita boleh lihatlah. Kemudian yang ketiga, membantu usahawan ataupun penternak ataupun peniaga menganggarkan keperluan sumber-sumber dan mengagihkan sumber-sumber perniagaan yang ada dengan sistematik dan lebih jelas. Memang dalam RP ni ianya agak terperinci lah. Semakin besar perniagaan kita, semakin perlu kita buat dengan lebih terperinci, dengan lebih jelas, lebih detail lah. Okey, kemudian yang keempat, meyakinkan pihak-pihak lain. Contohnya bank, koperasi ataupun mana-mana badan persatuan perniagaan yang kita boleh dapatkan support ataupun yang berkaitan dengan bisnes, yang boleh membantu bisnes kita, perjalanan bisnes kita. Jadi mereka perlukan RP ni, sebab mereka nak melihat bagaimana bahawa projek yang hendak kita jalankan tu berdaya maju dan sesuai untuk pelaburan atau pembiayaan. Jadi kalau kita punya RP baik, ianya meyakinkan, maka ianya sangat membantulah, memberi peluang yang besar kepada perniagaan kita. Kemudian yang kelima, memberi maklumat kepada bakal usahawan ataupun peternak ataupun peniaga tentang masalah yang mungkin akan timbul semasa melaksanakan projek perniagaan terbabit. Jadi bagusnya kita ada RP ni, kita mungkin boleh mengesan awal apa masalah-masalah ataupun risiko ataupun rintangan-rintangan yang akan ada dalam perniagaan yang kita akan jalankan di masa hadapan. Kat situ kita boleh ambil langkah pencegahan, langkah awal, macam mana kita nak mengatasi masalah-masalah yang kebarangkalian mungkin ada dalam perniagaan kita. Contohnya tentang pesaing kita, tentang bahan mentah, tentang kos-kos yang kita tak nampak dan sebagainya. Dalam kita nak menyediakan RP, jadi ini adalah format ataupun isi kandungan yang perlu ada dalam rancangan perniagaan kita. Ada beberapa perkara kat sini. Tidak kira sama ada perniagaan kita kecil ataupun besar, sebolehnya kita buat RP kita mengikut format ataupun isi kandungan yang ada di sini. Jadi ada 12 item. Yang pertama, pengenalan dan ringkasan eksekutif, tujuan rancangan perniagaan, latar belakang perniagaan, latar belakang ahli kongsi, kedudukan projek, objektif projek, rancangan pentadbiran, rancangan operasi, rancangan pemasaran, rancangan kewangan, penutup dan lampiran. Jadi format ni juga bergantung sebenarnya kepada bidang perniagaan yang kita buatlah. Kadang-kala ikut, kalau dirasakan penting, mungkin ada perkara yang ada item yang kita tak perlukan, kita tak perlu letak lah. Tapi kalau ianya kita nak buat secara terperinci, sebaiknya semua item ni ada dalam RP yang kita nak buat.
kita pergi pada bahagian yang pertama, iaitu pengenalan dalam penyediaan RP. Jadi bahagian ini perlu memberi gambaran secara ringkas dan spesifik berkenaan aktiviti-aktiviti utama perniagaan dan maklumat-maklumat berkaitan dengan projek atau perniagaan yang kita nak laksanakan. Maklumat-maklumat yang seharusnya dimuatkan adalah seperti jenis perniagaan yang kita ceburi. Jadi kadang-kadang peniaga perlu menyatakan jenis perniagaan ataupun projek yang ingin ataupun mahu dijalankan. Ini perlu dinyatakan di dalam kertas rancangan perniagaan itu sendiri. Ini penting. Ini bertujuan agar pembaca ataupun pihak yang ingin membiayai projek tersebut dapat mengenal pasti jenis perniagaan yang ingin ataupun yang kita mahu untuk kita laksanakan. Contoh, sama ada kita nak buat perniagaan car wash, ingin membuat perniagaan membekal, membuat dan mengedar perabot bagi pasaran terbuka, tender-tender kerajaan dan badan berkanun. Contoh, kita nak buat perniagaan konsultan. Konsultan ni macam-macam lah. Ada konsultan untuk perjanjian, perumahan. Ada konsultan untuk reka bentuk ataupun renovation bangunan dan sebagainya. Kemudian selain daripada itu, nama perniagaan ataupun lokasi dan alamat perniagaan kita perlu kita masukkan dalam RP kita. Selain daripada itu, tarikh perniagaan mula beroperasi. Jadi tarikh mula beroperasi sesebuah syarikat perniagaan ni perlulah dinyatakan agar mudah bagi pihak ketiga yang membaca RP kita dapat mengenal pasti atau menilai perkembangan serta prestasi perniagaan kita. Selain daripada itu, kalau kat sini kita lihat status dan saiz projek, produk, peluang, pentadbiran, pemasaran, perancangan, anggaran kos projek. Jadi selain itu kita boleh masukkan juga visi, misi ataupun objektif perniagaan kita. Contoh visi dan objektif ni merupakan elemen yang penting juga yang menjadi tunjang kepada kejayaan sesebuah perniagaan. Kadang-kala sesiapa yang membaca pada objektif tu saja, kalau ianya baik pun dah memadai untuk si pembaca faham akan rancangan perniagaan kita untuk masa hadapan. Jadi ianya merupakan satu elemen pelengkap lah bagi merancang masa depan dan sekaligus sebagai arah tuju kepada pencapaian prestasi yang lebih cemerlang untuk suatu perniagaan. Jadi oleh demikian, visi ataupun misi ini perniagaan perlulah selari dan jelas agar mudah difahami oleh setiap orang, terutamanya sesiapa saja, termasuk contohnya pekerja-pekerja. Di samping itu, ianya memberi panduan kepada umum lah,
tentang arah perkembangan perniagaan kita. Jadi secara umumnya, sesuatu penyataan misi ataupun visi ini dan juga objektif mempunyai elemen-elemen seperti berikut yang saya nak tekankan di sini. Contoh yang pertama, pelanggan. Siapakah pelanggan perniagaan kita? Kemudian keluaran ataupun perkhidmatan. Apakah produk ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan? Kemudian dari segi pasaran. Dalam pasaran manakah perniagaan kita ni nak bersaing? Nak menyampaikan produk ataupun perkhidmatan kita. Kemudian seterusnya menggambarkan pegangan asas, nilai, aspirasi dan keutamaan falsafah perniagaan kita. Kemudian menitik beratkan imej umum, menitik beratkan pekerja. Selain daripada itu, menitik beratkan kewujudan dan pertumbuhan perniagaan kita. Jadi pada bahagian pengenalan ni, perkara-perkara yang dinyatakan di sini, jika boleh kita lengkapkan, lebih terperinci yang kita boleh, supaya ianya memberikan maklumat yang sangat lengkap lah kepada pembaca ataupun yang kita perlukan yang berkaitan dengan perniagaan kita. Contohnya carta organisasi perniagaan kita. Di situ kita boleh letakkan dalam pengenalan RP kita. Jadi carta organisasi syarikat kita ni dia menggambarkan struktur yang menunjukkan fungsi, aktiviti dan hierarki di dalam sesebuah syarikat ataupun perniagaan kita. Jadi struktur ataupun carta koperasi dapat membantu pihak pengurusan membuat perancangan dan strategi-strategi berkaitan dengan operasi syarikat. Carta syarikat ini juga dapat memudahkan pihak ketiga. Pihak ketiga ni contohnya rakan kongsi, pemiutang, kemudian yang pelabur, yang memberikan pembiayaan perniagaan, bank, koperasi dan sebagainya. Jadi memudahkan mereka ni untuk mendapatkan ataupun menilai rancangan perniagaan kita dan dapat memahami kedudukan dan susunan kaki tangan yang ada dalam syarikat perniagaan kita. Lebih-lebih lagi jenis perniagaan yang besar lah yang kita nak ceburi. Okey? Pada bahagian yang kedua pula, iaitu tujuan RP. Jadi format yang kedua ni juga sangat penting. Penyediaan RP adalah penting bagi sesebuah perniagaan. Biasanya RP ini disediakan dengan tujuannya supaya ada beberapa perkara yang kita perlu tahu untuk kita nyatakan tujuan RP kita. Yang pertama, usahawan dapat melihat dengan sendiri dan menilai idea ataupun projek perniagaan yang dicadangkan dengan teliti, kritikal dan praktikal. Jadi kita perlu menyatakan dengan spesifik tujuan rancangan perniagaan kita yang kita sediakan. Contohnya di sini dinyatakan memohon pembiayaan kewangan dari pihak institusi kewangan ataupun yang berkaitan. Ini tujuan yang biasanya penting lah. Biasanya kita buat RP ni untuk kita beri kepada orang yang ketiga, biasanya untuk kita dapatkan pembiayaan kewangan, pinjaman dan sebagainya.
Jadi dengan mereka melihat RP kita, mudah-mudahan kita dapat pembiayaan ataupun pinjaman kewangan yang kita perlukan sebagai modal untuk menggerakkan perniagaan kita. Ini antara perkara yang paling utama. Kenapa ataupun tujuan RP ni kita sediakan. Jadi selain daripada itu, dapat memberi gambaran sama ada projek yang dirancang berdaya maju ataupun tidak. Itu memang sangat penting. Contohnya pelabur, mesti dia nak lihat adakah perniagaan yang dia nak laburkan ni dapat memberi keuntungan kepada dia. Jadi bagaimana rancangan, bagaimana RP itu tadi dapat memberi keyakinan kepada dia untuk melabur dalam perniagaan kita. Adakah perniagaan kita dapat berkembang pada masa akan datang, memberikan keuntungan yang baik untuk jangka masa yang panjang. Jadi semua perkara itu penting. Kemudian selain daripada itu, membantu usahawan menganggarkan keperluan sumber-sumber perniagaan dan mengagihkannya dengan lebih baik. Jadi pengagihan sumber perlu dilakukan dengan baik supaya memperoleh hasil yang optimum. Sumber-sumber yang ada dalam perniagaan adalah seperti sumber kewangan, sumber manusia, peralatan, bahan-bahan dan juga masa adalah terhad dalam sesuatu jangka masa tertentu. Kemudian tujuan lain kita sediakan RP ini adalah boleh juga diumpamakan sebagai peta perjalanan yang memberi garis panduan tentang perjalanan untuk menuju ke destinasi tertentu. Ia memberi maklumat terperinci dan menerangkan setiap langkah yang harus diambil dalam kita nak melaksanakan perniagaan kita lah. Jadi semua perkara tu kalau kita rasakan perlu, kita masukkan dalam bahagian yang kedua ini. Tujuan rancangan perniagaan. Okey, seperti saya nyatakan tadi, RP ni juga berguna kepada orang luar seperti bank, pelabur atau sesiapa saja yang berminat dengan perniagaan kita, yang mana dokumen RP ini merupakan sokongan untuk memperoleh pinjaman ataupun pembiayaan kewangan daripada institusi-institusi kewangan atau mendapatkan rakan kongsi untuk membuat pelaburan. RP ini dapat memberi jawapan kepada persoalan yang sering dibangkitkan oleh mereka-mereka ni. Seperti saya nyatakan tadi lah, kalau dia melabur dalam perniagaan ni, apa poin yang boleh meyakinkan dia dengan perniagaan yang dia nak bersama ni tadi. Jadi antaranya yang sering dibangkitkan iaitu apakah perniagaan dan idea yang dicadangkan ini berpotensi. Persoalan pertama. Persoalan kedua, apakah terdapat sesuatu yang unik tentang produk ataupun servis kita yang dicadangkan berbanding dengan apa yang ada di pasaran pada masa kini. Sebab tu perkara-perkara ni kita dah fikirkan dalam kita nak buat model bisnes kita dalam BMC. Kemudian apakah pasarannya telah dikenal pasti. Kalau kita nak berniaga, adakah produk kita ni boleh terjual? Adakah orang akan beli produk kita? Kemudian yang keempat, apakah pengunjuran kewangan yang boleh dipercayai? Ini pun penting. Apakah pasukan pengurusan dan kaki tangan teknikal mempunyai pengalaman yang sesuai dengan dan rekod yang baik? Siapa yang menguruskan?
kita sendiri ada pengalaman ataupun tidak, ataupun ilmu. Yang keenam, yang seterusnya, apakah RP itu memperincikan bagaimana pinjaman itu akan dilunaskan. Kalau kita pinjam kepada bank, bank nak tengok unjuran bagaimana kita membayar setiap bulan dan sebagainya. Jadi itu semua perlu kita detailkan. Jadi ini salah satu tujuan RP lah. Okey. Okey, bahagian yang seterusnya iaitu latar belakang syarikat ataupun perniagaan kita. Jadi dalam bahagian ini kita harus menerangkan ataupun memberitahu apa latar belakang syarikat kita, bagaimana ianya bermula, ataupun apa sejarah dalam kita, ataupun apa sejarah yang berlaku dalam kita membangunkan perniagaan kita. Mungkin RP ini dibuat setelah beberapa tahun kita menjalankan perniagaan, ataupun kita memulakan perniagaan. Jadi perkara-perkara tersebut penting dalam kita nak menyatakan ataupun memberitahu latar belakang syarikat perniagaan kita. Jadi ianya secara ringkas menerangkan sejarah operasi syarikat perniagaan kita, termasuklah apa-apa kejadian signifikan yang terjadi dalam beberapa tahun yang lampau. Seperti saya beritahu tadi, mestilah kita terangkan ataupun kita masukkan dalam RP. Bahagian ini mestilah menjelaskan bila dan kenapa perniagaan kita ditubuhkan dan bagaimana ianya telah berkembang, serta apakah visi kita sebagai usahawan untuk masa hadapan. Ianya juga mestilah menunjukkan pencapaian objektif masa lampau dan menyampaikan imej perniagaan kita yang ingin ditonjolkan dalam pasaran. Jadi maklumat yang perlu dijelaskan di dalam bahagian ini termasuklah ada macam-macam lah. Pertama, saya sebutkan di sini nama perniagaan, alamat tetap perniagaan, nombor telefon, taraf pendaftaran, tarikh pendaftaran perniagaan kita, nombor pendaftaran, jenis pendaftaran, modal asal kita, berapa banyak kita gunakan, kemudian tarikh mula berniaga, lain-lain, lesen ataupun akaun bank, nombor akaun bank kita, akaun syarikat kita. Jadi semua pendetailan tu perlu kita masukkan supaya orang luar kenal syarikat kita ni ataupun perniagaan kita ni secara terperinci. Jadi dengan adanya latar belakang syarikat kita ni, orang luar yang membaca latar belakang syarikat kita, dianya tidak akan ragu-ragu lah dengan kita. Sebab semua dokumen pengenalan kita ada. Pengenalan syarikat kita ni ada, lengkap, terperinci. Okey, seterusnya bahagian 4, latar belakang rakan kongsi ataupun pemegang saham. Ataupun senang cerita latar belakang diri kita lah sebagai pemilik syarikat perniagaan yang kita jalankan ni. Jadi latar belakang pemilik ataupun rakan kongsi ataupun pemegang saham ni juga sangat penting. Sebab di sini mereka nak mengenali kekuatan individu yang menerajui perniagaan ini. Khususnya pengurus, contohnya pengurus perniagaan
si pemilik perniagaan perlu dinyatakan dalam RP ini. Nyatakan juga kebolehan dan kepakaran pengurus ataupun pemilik berserta dengan pengalaman beliau ataupun pengalaman kita dan pelibatan kita di dalam dunia perniagaan. Dan seterusnya penlibatan dalam aktiviti-aktiviti yang memanfaatkan masyarakat umum juga kita boleh masukkan dalam bahagian ini. Maklumat-maklumat latar belakang pemilik, pengurus, rakan kongsi ataupun pemohon akan membolehkan pihak-pihak yang berkaitan menilai keberkesanan perniagaan ataupun usahawan yang terlibat. Jadi antara butirannya ada dinyatakan di sinilah. Ada 13 item yang kita perlu masukkan. Jadi ianya lengkap. Bukan saja pemilik, jika ada rakan kongsi kita masukkan sekali. Dan siapa saja yang terkait dengan perniagaan kita. So kita perlu nyatakan. Jadi pihak ketiga ataupun orang luar akan tahu siapa pemilik ataupun orang-orang kuat yang berada dalam syarikat perniagaan kita. Seterusnya pada bahagian kelima dalam rancangan perniagaan ni, iaitu kedudukan projek ataupun kita boleh panggil latar belakang projek. Yang mana dalam bahagian ini usahawan perlu menerangkan dengan terperinci tentang projek yang hendak dijalankan. Jadi penjelasan perlu diberi khususnya yang berkaitan dengan perkara seperti berikut. Contohnya kelulusan, bagaimana dengan lesen kita dan lain-lain kebenaran untuk menjalankan projek dari pihak-pihak berkuasa ataupun pihak-pihak tertentu. Jadi mesti ada bukti salinan surat-surat kelulusan yang berkaitan yang perlu disertakan dalam RP ini. Kemudian lokasi ataupun lakaran plan yang menunjukkan kedudukan tapak sebenar projek kita ataupun perniagaan kita. Jadi nyatakan lokasi projek yang dijalankan ataupun yang akan dijalankan. Jadi biasanya kita sertakan sekali plan lokasi lah. Lokasi tapak projek yang merangkumi maklumat berkaitan keluasan tapak projek serta tunjuk arah tapak projek perlulah jelas dan mudah difahami. Selain daripada itu, kedudukan fizikal projek pun kita boleh sertakan. Jadi maksudnya di situ, kedudukan fizikal projek perlu dijelaskan dengan menyediakan plan kedudukan projek tersebut. Kalau kita ada office, kita masukkan sekali plan office kita. Kita ada kilang, kita masukkan plan kilang, kedudukan kilang kita. Kemudian di mana ada peta, ada map yang menunjukkan di mana tempat kita beroperasi. Kemudian bangunan contohnya di dalam RP perlu dinyatakan jenis struktur, keadaan bentuk, ukuran, nilai bangunan dan sebagainya. Kemudahan asas yang kita ada, contohnya telefon, elektrik, air, jalan raya dan lain-lain. Selain daripada itu, maksudnya secara detail lah. Cuba kita masukkan dalam latar belakang ataupun kedudukan projek kita. Okey. Okey, seterusnya objektif projek. Okey, ini saya dah terangkan tadi. Misi dan visi yang saya telah terangkan tadi, yang mana
penerangannya mengenai projek yang kita akan laksanakan tu perlu diberikan huraian dengan lebih jelas dan teliti. Ini termasuklah apakah perancangan sebenar perniagaan dan kepentingannya di dalam menjalankan projek perniagaan tersebut. Jadi orang lain baca objektif kita, dia dah faham lah. Dia dah tahu ke mana arah tujuan perniagaan kita. Kemudian dia boleh yakin dengan ataupun faham apa perniagaan yang kita laksanakan. Seterusnya bahagian yang ketujuh, rancangan pentadbiran. Bahagian yang seterusnya iaitu rancangan pentadbiran. Jadi ini juga salah satu bahagian yang penting, yang mana bagaimana sistem pentadbiran yang kita ada dalam kita nak menjalankan perniagaan kita. Jadi perkara ini juga penting untuk orang luar ataupun pembaca mengetahui bagaimana sistem pentadbiran yang akan dijalankan. Sebab apa? Ini akan menentukan sama ada operasi perniagaan yang kita jalankan dapat berjalan dengan baik. Contoh paling mudah, kita perlu ada carta organisasi ataupun struktur organisasi dalam sistem pentadbiran perniagaan kita. Jadi ini adalah salah satu contoh carta organisasi. Jadi dengan adanya carta organisasi ni, dia sebenarnya dapat menjelaskan secara terperinci, secara mudah untuk pembaca memahami bagaimana sistem pentadbiran kita. Bagaimana perjalanan operasi yang kita akan jalankan akan ditadbir oleh mereka ini. Jadi di sini secara ringkas ada pengurus besar pentadbiran dan operasi, kemudian pengurus pemasaran dan kewangan, kemudian di bawahnya dia ada pecahan lagi, pereka, tukang jahit, pekerja am, jurujual. Ini carta organisasi yang ringkas lah, tapi mudah difahami. Jadi dengan kita lihat carta organisasi ini dah cukup, dah memadahi untuk kita faham bagaimana perniagaan kita ditadbir, siapa yang mentadbir. Ataupun kata lain, siapa yang akan menjalankan operasi-operasi perniagaan kita. Okey, seterusnya iaitu rancangan operasi. Apabila kita dah ada rancangan pentadbiran, kemudian kita juga perlu ada operasi-operasi yang kita perlu jalankan dalam perniagaan kita. Jadi yang pertama di sini dinyatakan carta aliran proses, di mana kita perlu nyatakan langkah-langkah utama dalam proses pengeluaran produk, penyediaan perkhidmatan yang berkaitan, yang berkenaan. Proses ini dipersembahkan dalam carta proses kerja. So kita perlu ada carta alih proses operasi kita. Jadi kerta kerja kita ataupun RP kita juga perlu mengandungi langkah-langkah utama dalam proses pengeluaran barangan ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Pendekatan penerangan ialah dengan cara mengkoordinasi sumber-sumber yang diperlukan dalam menghasilkan output yang terakhir yang akan diedarkan ataupun diserahkan kepada pelanggan. Jadi seperti saya katakan tadi, perlu ada carta alih proses, sebab selain daripada penerangan secara terperinci, adalah amat baik jika proses pengeluaran ini ataupun operasi ini dapat dipersembahkan dalam bentuk carta alih proses.
rajah fungsi ataupun lain-lain. Contohnya catagan, ini dapat membantu untuk pembaca memahami rancangan operasi kita. Perkara yang kedua iaitu unit pengeluaran ataupun kita boleh panggil sebagai kapasiti pengeluaran. Kapasiti pengeluaran ni ialah kadar maksimum output ataupun pengeluaran bagi satu-satu produk pada satu jangka masa yang tertentu. Kapasiti pengeluaran dapat dijadikan ukuran kecekapan pengeluaran dalam memenuhi permintaan pelanggan. Yang ni kita perlu tahu. Contoh, jika kita buat perniagaan membuat roti, berapa seunit roti yang kita mampu keluarkan dalam sehari contohnya, seminggu, sebulan, untuk memastikan keperluan pasaran dapat dipenuhi, keperluan pengguna dapat dipenuhi ataupun pelanggan. Kebiasaannya satu-satu pengeluaran itu beroperasi pada kadar yang kurang daripada kapasiti sekiranya permintaan pelanggan tidak tinggi. Walau bagaimanapun, kapasiti minimum juga perlu diketahui oleh kita di mana kawalan kos dapat dilakukan. Semakin sedikit pengeluaran, semakin meningkat kos. Jadi oleh sebab itu, unit pengeluaran ataupun masa operasi mestilah dapat dipastikan. Yang pertama, hasil operasi dalam unit produk pengeluaran atau jam operasi perkhidmatan mengikut kesesuaian projek perlu dinyatakan. Anggaran pengeluaran ini pula perlu selaras dengan ramalan jualan yang telah dinyatakan dalam rancangan pemasaran. Jadi perkara ni perlu kita membuat penelitian lah. Membuat pengiraan. Jangan kita buat andaian saja. Kita perlu buktikan pengiraan masa ke ataupun bilangan pengeluaran. Secara detail. Seterusnya, keperluan bahan mentah. Jadi kita perlu nyatakan senarai bahan mentah ataupun bahan niaga. Bahan niaga yang diperlukan di setiap langkah proses pengeluaran. Contohnya senarai bahan mentah. Tak kira lah apa saja bahan mentah yang terlibat, kita perlu nyatakan. Jadi senarai ini juga harus dilengkapkan dengan harga belian seunit bahan tersebut serta nama dan alamat pembekal. Dan juga nyatakan sama ada pembelian tersebut dibuat dalam bentuk tunai atau kredit. Keperluan bahan mungkin lebih dari satu unit bagi menghasilkan seunit pengeluaran yang lain. Jadi oleh itu pembelian mungkin dibuat secara pukal. Jumlah stok simpanan kemudiannya boleh dinyatakan di dalam senarai bahan mentah. Selain daripada itu, ianya boleh jadi sebagai sebahagian daripada pembelian bulanan. Kita boleh tahu pembelian bulanan kita. Ianya juga boleh jadi sebahagian daripada jumlah belian tahunan. Jadi kita boleh detailkan berapakah keperluan bahan mentah dan kosnya. Contohnya kita buat perniagaan kerepek pisang tanduk. Jadi kita perlukan bahan mentah pisang tanduk itu sendiri. Contohnya pisang tanduk kuantiti 60 kg. Kemudian harganya RM54. Kemudian bahan lain, garam halus, berapa kuantiti dia, berapa harga dia. Kemudian minyak kelapa sawit. Itu contoh lah. Kalau kita membuat kerepek pisang tanduk.
Okey, kemudian dari segi tenaga kerja. So, kita kena senaraikan keperluan tenaga kerja untuk bahagian operasi ni. Setiap operasi, nyatakan status pekerjaan berkenaan dan lain-lain perbelanjaan. Sekiranya belum ada senarai tenaga kerja dinyatakan dalam mana-mana bahagian dalam kertas RP ini, senarai jawatan dan bilangan pekerja bagi bahagian pengeluaran ataupun operasi perlu dinyatakan. Selain daripada itu, sekiranya perniagaan mempunyai tenaga kerja yang ramai dan pembahagian tugas antara pentadbiran dan operasi adalah jelas, maka senarai tenaga kerja ini perlu diasingkan. Contoh di antaranya jawatan yang mesti wujud dalam aktiviti pengeluaran tersebut, bilangan pekerja untuk setiap jawatan berkenaan perlu kita nyatakan. Kemudian kita perlu huraikan tugasan ataupun tanggungjawab utama bagi setiap jawatan perlu juga dinyatakan, dan ini mestilah selaras dengan setiap langkah dalam proses pengeluaran yang telah diterangkan terlebih dahulu. Kemudian kita boleh masukkan juga imbuhan ataupun gaji dan lain-lain ganjaran bulanan, mingguan atau harian bagi setiap jawatan ataupun pekerja. Termasuk kalau ada potongan caruman KWSP dan perkeso yang berkaitan mesti juga dinyatakan. Kemudian beberapa bilangan pekerja yang mempengaruhi masa operasi maupun waktu pengeluaran bagi setiap pengeluaran. Ini kita boleh jelaskan dengan detail lah. Supaya kita boleh lihat kemampuan ataupun orang luar boleh melihat kemampuan pergerakan perniagaan kita. Kemudian yang kelima, mesin dan peralatan. Ini juga faktor penting yang perlu kita nyatakan. So, syarikat perlu menyenaraikan mesin dan peralatan yang sedia ada berserta dengan maklumat lain seperti jenis, pembekal, harga dan sebagainya. Detail lah. Di samping itu, syarikat juga perlu menyenaraikan maklumat lengkap berkaitan dengan mesin ataupun peralatan yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan yang telah dirancang. Jadi, kita kena senaraikan apa saja alatan yang diperlukan dalam proses pengeluaran perniagaan kita. Kita perlu nyatakan dengan detail. Jika ada mesin, so spesifikasikan. Jadi sebelum syarikat menyerahkan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan yang dirancang, syarikat perlu mengambil kira dan mengenal pasti jumlah sebenar peralatan ataupun mesin yang diperlukan. Ini penting bagi mengelakkan syarikat melakukan pembaziran terhadap pembelian mesin dan peralatan. Kemudian, setiap satu peralatan dan mesin yang diperlukan, pengiraannya berbeza-beza. Ianya mengikut kesesuaian dan kegunaan mesin tersebut. Contoh, pengiraan mesin basuh yang diperlukan bagi menjalankan perniagaan lobi. Ataupun mesin pemotong dan apa-apa sajalah. Peralatan yang kita ada yang diperlukan, so kita perlu nyatakan. Seterusnya, susun atur ruang operasi. Jadi, kita kena merancang susun atur ruang operasi perniagaan kita. Contoh, lukiskan susun atur ruang operasi perniagaan dengan menyatakan faktor-faktor utama yang diambil kira dalam menyusun atur semua keperluan dan kelengkapan dalam ruang operasi tersebut. Jadi, kita kena sesuaikanlah susun atur ruang operasi dengan keperluan pengeluaran ataupun perniagaan yang biasanya mengandungi seksyen kerja, bilik peralatan, ruang pejabat, stor, surau, tandas dan lain-lain lagi. Mesin, peralatan dan pekerja dalam ruang operasi mestilah disusun serta diintegrasikan dengan licin, lancar, efisien, selamat dan selesa. Jadi perkara-perkara ini semua kita perlu rancangkan.
diperincikan. Jadi dalam kita nak merancang susun atur ni, faktor-faktor yang perlu diambil kira adalah seperti aturan mesin. Kita aturkan mesin, peralatan dan kawasan kerja supaya bahan mentah dapat bergerak secara licin, lancar dalam laluan yang lurus. Dalam perniagaan berbentuk perkhidmatan, aturan di ruang operasi mesti memudahkan pelanggan untuk berurusan. Kemudian faktor lain, elakkan sebarang kelewatan yang menyebabkan produk separa siap terpaksa menunggu proses seterusnya. Kemudian rancangkan supaya produk keluaran yang berbeza tidak bercampur aduk. Kemudian kurangkan perpindahan bahan supaya proses pengeluaran dapat dijalankan dengan lebih efisien bagi mengelakkan pembaziran. Contoh, gunakan sebaik mungkin setiap kaki persegi ruang operasi. Kemudian wujudkan keadaan penyediaan yang efektif. Dan juga wujudkan kawasan kerja yang kondusif bagi memudahkan kerja penyelenggaraan. Okey. Ini untuk susun atur. Yang ketujuh, lokasi. Kita kena nyatakan kedudukan bangunan dan nyatakan kos bangunan sama ada disewa ataupun beli. Contoh lokasi kilang kita, lokasi ofis syarikat kita. Kemudian status sama ada disewa, kos ubah suai dan lain-lain kos kita perlu nyatakan. Seterusnya yang ke-8, overhead operasi. Overhead ni perkara-perkara asas lah. Dalam kita nak menjalankan perniagaan kita, apa kos-kos yang perlu kita bayar. Contohnya bekalan air, elektrik, gas dan lain-lain. Selain daripada itu, perbelanjaan operasi. Jadi kita kena rumuskan segala perbelanjaan yang dianggarkan, yang telah kita kira dalam operasi-operasi yang kita akan jalankan. Berapa kos dia, berapa perbelanjaan dia, mengikut harian, mingguan, bulanan dan sebagainya. Jadi ini contoh bagaimana aliran tunai ataupun overhead cost ataupun perbelanjaan operasi semuanya disenaraikan supaya kita tahu kos keseluruhan sama ada dari segi overhead dan kos-kos lain. Jadi sini ditunjukkan contoh lah. Belanjawan pemasaran, belanjawan operasi, bahan mentah dan sebagainya. Semuanya perlu disenaraikan dan dijumlahkan supaya kita tahu kos keseluruhan perjalanan operasi perniagaan kita. Bahagian yang seterusnya iaitu rancangan pemasaran. Ini juga bahagian yang sangat penting juga, yang dititik beratkan. Si pembaca mesti nak melihat bahagian ini. Kerana ini yang menentukan bagaimana produk ataupun servis kita dapat dimarketkan, dapat dijual, di mana sasaran-sasaran kita. Jadi aspek pemasaran ini merupakan satu strategi yang amat penting dan memerlukan perhatian yang lebih. Syarikat perlu mengambil berat tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan strategi pemasaran yang berkemungkinan dapat memberi impak positif di dalam menjadikan projek yang kita rancangkan dapat berdaya maju dan berdaya saing pada masa hadapan. Jadi ada beberapa bahagian penting dalam aspek pemasaran yang perlu kita jelaskan ataupun yang kita perlu nyatakan. Yang pertama, dari segi barangan ataupun perkhidmatan yang ditawarkan, kita perlu jelaskan
sebaiknya kita buat analisis tentang pemasaran kita. Jadi tujuan analisis ini ialah untuk membuat ramalan yang baik tentang apa yang diperlukan oleh pelanggan. Kemudian kita nak menentukan saiz pasaran yang kita ada dan keunikan barangan ataupun perkhidmatan yang hendak kita tawarkan. Contoh yang pertama dari segi trend pasaran. Jadi usahawan yang terlibat perlu membuat penyelidikan terhadap pasaran yang ingin kita buat ataupun yang ingin kita masuk. Ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti aliran perkembangan semasa industri industri yang ingin kita ceburi. Contoh, kalau kita nak buat pewangi kereta, bagaimana pasaran dia, bagaimana trend semasa dia. Jadi kita perlu nyatakan sama ada industri ataupun bahagian bidang perniagaan yang kita ceburi itu sedang berkembang, menurun atau dalam keadaan yang stabil. Kalau ada statistik lagi baik, jika ada bagi menyokong kenyataan yang dibuat. Jadi penyelidikan secara berterusan di dalam mengenal pasti perubahan terhadap keinginan dan cita rasa pengguna juga perlu dijalankan untuk mengetahui perubahan cita rasa semasa, trend terkini dan juga akan datang. Ini dapat membantu dalam meramalkan jualan. Contoh, produk pewangi kereta tu dia perlu update haruman terkini, bentuk packaging terkini dan sebagainya yang boleh melariskan jualan ataupun menarik minat pembeli. Kemudian sasaran pasaran. Syarikat khususnya usahawan tersebut perlu terlebih dahulu mengenal pasti siapakah sasaran pasaran yang akan menggunakan produk ataupun perkhidmatan kita yang kita tawarkan. Sasaran pasaran boleh ditafsir sebagai pengguna ataupun pelanggan. Jadi kita perlu menerangkan dengan lebih jelas profil pelanggan kita, sasaran pelanggan kita. Tak kira lah dari segi mungkin demografi dia. Demografi ni dari segi umur, jantina, pendapatan mereka, pekerjaan mereka, taraf pendidikan, bilangan ahli keluarga. Itu contoh lah data-data yang perlu kita ada untuk sasaran pasaran kita. Kemudian saiz pasaran. Langkah ini adalah untuk meramal jualan perniagaan. Nyatakan saiz pasaran dalam bentuk unit jualan ataupun RM atau kedua-duanya sekali. Jadi saiz pasaran ni sebenarnya ialah jumlah keluasan pasaran atau lebih tepat lagi jumlah potensi pasaran untuk satu-satu kawasan dan dalam jangka masa setahun. Dalam mengira saiz pasaran, beberapa faktor perlu diambil kira lah. Di antaranya ialah tidak mengambil kira atau mengira pembahagian mengikut pesaing di dalam pasaran yang luas. Dan faktor yang kedua, saiz pasaran perlu dinyatakan di dalam bentuk unit ataupun RM. Jadi kita perlu tahu saiz pasaran kita ikut kawasan-kawasan. Kemudian yang keempat, pesaing-pesaing utama. Kenal pasti dan pilih pesaing-pesaing utama yang kita ada. Mengikut bidang yang kita ceburi, perniagaan yang kita ceburi. Lebih baik jika pesaing yang dikenal pasti mengikut nama perniagaan mereka. Jadi kita kena kenal pastilah kekuatan dan kelemahan pesaing kita. Jadi di sini kita perlu menerangkan keadaan sebenar yang berlaku di pasaran. Di samping itu, kita juga perlu mengenal pasti siapa pesaing yang menawarkan barangan ataupun perkhidmatan yang serupa, maupun barangan pengganti kepada kumpulan pelanggan yang sama. Seandainya terdapat pengawal-pengawal lain yang telah dan akan mengeluarkan barang-barang yang serupa, nyatakan keupayaan pengeluaran masing-masing.
kualiti pengeluaran pesaing, harga jualan mereka, serta kekuatan dan kelemahan mereka. Okey. Okey, ini tadi sama juga yang keempat, kekuatan dan kelemahan pesaing. Kemudian yang seterusnya, share pasaran. Share pasaran ni merupakan satu anggaran yang perlu dibuat oleh syarikat di dalam mengenal pasti bahagian share pasaran yang boleh dikuasai oleh perniagaan di dalam sesuatu pasaran yang ingin diceburi. Di dalam mengenal pasti share pasaran syarikat perlu mengambil kira beberapa aspek penting. Di antaranya, syarikat perlu mengambil kira keseluruhan saiz pasaran dan share pasaran bagi setiap pesaing yang terdapat di dalam industri yang sama. Share pasaran ni biasanya dinyatakan di dalam bentuk peratus lah, persen. Jadi dalam kita nak mengenal pasti share pasaran ni, kaedah yang selalu dikaitkan ialah konsep sharing of cake, di mana pasaran itu sendiri dianggap sebagai sekeping kek yang perlu dipecah-pecahkan, yang perlu dipotong mengikut pasaran yang berlainan. Setiap perniagaan mempunyai pasarannya tersendiri. Perniagaan yang mempunyai bahagian yang besar dikenali sebagai pemimpin pasaran ataupun market leader. Okey. Jadi dari maklumat-maklumat yang didapati, nyatakan pembahagian pasaran dan share pasaran untuk perniagaan yang dicadangkan. Kemudian yang keenam, ramalan jualan. Daripada perkara-perkara di atas tadi, kita boleh buat ramalan. Berapa jualan yang kita dapat jual dalam sebulan hingga ke setahun, berapa target kita, so kita boleh lihatlah, kita boleh nampak dan kita boleh rangka berapa hasil yang kita boleh dapat. Jadi oleh sebab itu, pegawai pemasaran yang terlibat perlu menyediakan pengunjuran jualan bulanan untuk tahun pertama dan anggaran jualan untuk tahun kedua dan ketiga. Ini unjuran jualan. Jadi di dalam menyediakan ramalan jualan ni, pegawai perlu mengkajilah beberapa faktor penting, iaitu yang pertama, kesedaran pelanggan tentang barangan ataupun servis yang ditawarkan. Yang kedua, mengambil kira musim perayaan, cuti sekolah, perubahan cuaca. Dan yang ketiga, mengenal pasti jenis perniagaan ataupun projek yang ingin dijalankan, sama ada dalam sektor perniagaan ataupun industri, peternakan dan lain-lain lah. Bergantung pada bidang perniagaan yang kita ceburi. Kemudian formula lain yang kita boleh gunakan untuk tentukan ramalan jualan, iaitu yang pertama, tentukan saiz pasaran. Yang kedua, kenal pasti siapa pesaing. Yang ketiga, menganggarkan share pasaran. Dan yang terakhir, meramalkan jualan. Jadi ini perkara-perkara yang ada, yang kita telah bincangkan tadi lah. Okey? Perkara yang terakhir dalam rancangan pemasaran iaitu strategi pemasaran. Jadi pada perkara ini, elemen produk, tempat, harga dan promosi adalah merupakan unsur pemasaran yang digabungkan dan dibentukkan untuk menjadi satu strategi pemasaran syarikat kita. Empat elemen ini dikenali juga sebagai campuran pemasaran. Yang pertama, produk. Jadi produk merupakan elemen utama dalam campuran pemasaran. Produk adalah apa saja yang ditawarkan oleh syarikat kepada sasaran pasaran ataupun pengguna.
Pengguna selalunya bukan setakat mahukan produk, mereka mencari beberapa manfaat yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Mewujudkan nilai bermaksud syarikat memahami apa yang diperlukan dan dikehendaki oleh pengguna, dan syarikat menawarkan nilai tersebut kepada pengguna ataupun pelanggan. Oleh itu, tawaran produk syarikat mestilah merangkumi produk utama, ditambah lain-lain manfaat yang boleh menarik dan memujuk pengguna untuk membeli. Ini kita ada bincangan dalam model bisnes lah. Bagaimana kita nak target customer ataupun pelanggan kita. Di samping itu, syarikat kita juga perlu memastikan kualiti. Reka bentuk prestasi barangan yang ditawarkan benar-benar mencapai piawaian yang telah ditetapkan. Kemudian promosi, salah satu strategi yang mana ianya adalah strategi berkomunikasi antara pengguna dan pemasar atau peniaga. Ianya melibatkan proses komunikasi, dua hala, daripada peniaga kepada pengguna ataupun pelanggan, dan daripada pengguna kepada peniaga, dua hala. Tujuan komunikasi ialah supaya pemasar boleh menyampaikan mesej kepada pengguna ataupun pelanggan dan mengetahui maklum balas pengguna terhadap tawaran koperasi. Jadi strategi promosi ini merangkumi strategi pengiklanan, promosi jualan, jualan persorangan, perhubungan awam, publicity dan lain-lain. Jadi objektif utama promosi ini ialah nak memberitahu, nak mengingatkan dan nak memujuk pengguna ataupun pelanggan yang berpotensi lah. Kemudian strategi harga. Strategi harga ni pun penting juga. Jadi harga adalah didefinisikan sebagai nilai yang harus dibayar oleh pengguna ataupun pelanggan kepada peniaga sebagai pulangan kepada barangan yang ditawarkan oleh perniagaan. Jadi beberapa faktor perlu dipertimbangkan di dalam menetapkan harga barangan yang ditawarkan oleh syarikat kita. Di antaranya ialah jumlah harga kos sebenar produk yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, menilai harga jual yang ditawarkan oleh pesaing. Yang ketiga, menilai struktur diskaun yang akan diperkenalkan. Dan yang keempat, menilai tanggapan pengguna sasaran terhadap nilai produk kita dengan pesaing. Ini faktor-faktor tadi kita boleh gunakan untuk strategi harga kita lah. Untuk memastikan pelanggan membeli produk kita. Strategi edaran. Ini juga penting, bagaimana corak pengedaran yang kita nak laksanakan, sama ada menggunakan kenderaan, kaki tangan pasaran dan sebagainya. Jadi tempat ataupun saliran pengedaran ini adalah merupakan elemen pemasaran untuk memastikan produk kita sampai kepada pengguna ataupun pelanggan. Aspek yang penting dalam strategi tempat ialah pengguna mendapat akses kepada produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan perlu berada di tempat yang sesuai dengan kualiti dan kuantiti yang pengguna mahukan. Contoh, kalau produk kita adalah roti, biasa tempat pengedarannya adalah kedai runcit. Salah satu contoh. Memang orang nak beli roti, dia mesti pergi kedai runcit yang paling mudah lah, yang berdekatan dengan rumah mereka. Jadi pengedaran boleh dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengedaran langsung ialah pengedaran di mana pemasar berhubung terus dengan pengguna atau terus dari pengeluar kepada pengguna. Manakala pengedaran tidak langsung melibatkan pemborong, peruncit dan orang tengah dan lain-lain. Okey.
Jadi perkara-perkara ini perlu dimasukkan dalam rancangan pemasaran. Seterusnya, rancangan kewangan. Jadi rancangan kewangan pun penting. Jadi penyata kewangan memaklumkan kepada pembaca bagaimana sesuatu perniagaan itu dibiayai. Jadi dengan kita melihat pada bahagian rancangan kewangan, maka si pembaca ataupun lebih-lebih lagi si pelabur ataupun pemiutang ataupun bank yang memberi pinjaman, mereka nak lihat bagaimana aspek kewangan kita, bagaimana rancangan kewangan kita dalam pengendalian perniagaan yang kita nak laksanakan. Jadi dari segi jenis aset yang dimiliki dan juga kos pengendalian, semua kita kena nyatakan. Bagi perniagaan yang telah lama beroperasi, penyata kewangan bagi tahun-tahun yang terdahulu perlulah disediakan, dimasukkan agar pembaca atau pembiaya dapat membuat penilaian yang positif akan kebolehan syarikat kita menguruskan sumber kewangan. Bagi perniagaan yang memerlukan bantuan kewangan untuk memperkembangkan perniagaan, rancangan kewangan hendaklah menitik beratkan aliran tunai dan pengunjuran penyata pendapatan sepanjang tempoh pembiayaan. Sediakan satu penyata pengunjuran kewangan serta justifikasi jika rancangan perniagaan ini disediakan untuk tujuan mendapatkan pinjaman dari bank ataupun institusi kewangan yang berkaitan. Ini amat penting bagi kita yang memerlukan pinjaman kewangan. Menurut kajian yang dijalankan oleh pihak MEDEC UiTM, menunjukkan 42% daripada punca perniagaan yang gagal adalah kerana perniagaan tersebut mengalami masalah kecairan aliran tunai, cash flow, ataupun kegagalan syarikat menyediakan, menyemak dan mematuhi rancangan kewangan menjayakan sebuah projek. Jadi memang sangat penting rancangan kewangan ni, ataupun biasa orang bisnes panggil cash flow. Bagaimana cash flow kita, jangan sampai kalau yang dikatakan ada masalah dipanggil cash flow-nya tercekik. Biasa tu istilah orang bisnes lah. Jangan sampai cash flow tercekik. Maksudnya kat situ ada masalah dalam aspek kewangan perniagaan kita. Jadi dalam rancangan kewangan, ini antara perkara-perkara yang perlu kita adakan, aliran wang tunai sehinggalah kepada sumber pembiayaan projek, prestasi penyata aliran wang tunai kita, pengunjuran-pengunjuran yang saya telah nyatakan tadilah, perlu dimasukkan ataupun dinyatakan dalam rancangan kewangan ini. Selain itu, prestasi penyata pendapatan, prestasi kunci kira-kira, analisis daya maju kewangan. Ini nanti kita boleh lihat contoh lah RP yang kita ada nanti. Jadi ini contoh penyata untung rugi per tahunan bagi syarikat ZM Enterprise. Jadi kita sini boleh lihat bagaimana kos barangan, untung kasar, kemudian belanjawan, pemasaran, pentadbiran dan sebagainya dikirakan di sini. Kemudian kita boleh lihat bagaimana pula penilaian dari segi aset semasa aset tetap syarikat tersebut. Liability semasa, liability jangka panjang, semuanya dikira dengan detail.
Okey, ini pula adalah contoh pengunjuran dari segi pembelajaran pemasaran, kemudian belanja kewangan dari segi pinjaman, bagaimana syarikat untuk membuat pembayaran bulanan dari segi pinjaman, fasiliti kenderaan dan sebagainya. Semua dinyatakan pengunjuran kewangan, supaya kita sendiri sebagai usahawan yang melaksanakan perniagaan, kita boleh menilai dan melihat bagaimana aliran wang tunai dalam syarikat kita, kemudian bagaimana keyakinan daripada pemiutang untuk memberi pinjaman kepada kita, kepada pelabur, dan sebagainya. Jadi ini semua memberikan maklumat yang penting lah kepada mereka ni. Bahagian yang terakhir sekali adalah penutup ataupun kesimpulan. Jadi di dalam bahagian ini kita perlu rumuskan keseluruhan projek perniagaan kita yang kita nak jalankan supaya si pembaca dapat memahami kesimpulan keseluruhan projek perniagaan kita. Okey, selain daripada itu, bahagian lampiran ni kita boleh sertakan lah dokumen-dokumen sokongan yang dapat menyokong RP kita inilah. Contohnya surat sebut harga, sijil, surat sokongan pihak tertentu, lesen dan sebagainya. Okey. Okey, di sini saya ada sertakan kertas rancangan perniagaan yang ringkas, yang kita boleh lihat lah untuk contoh. Jadi kalau yang ni syarikatnya bernama Empire Al-Zura Enterprise. Jadi ini untuk syarikat perniagaan kecil lah. Kita boleh lihat secara ringkas dari segi pengenalan, berkenaan dengan RP syarikat ini. Kemudian ada tujuannya, tujuan RP dia nyatakan. Ini latar belakang pemilik perniagaan, yang mana ia adalah jenis pemilikan tunggal lah, yang dimiliki oleh Nur Azura binti Rahmat ni. Ini data-data latar belakang syarikat dia. Alamat perniagaan, tarikh penubuhan, jenis pemilikan dan seterusnya. Maklumat akaun. Ini secara ringkas lah saya tunjukkan. Nanti contoh-contoh ni kamu boleh ambil dalam SIDOS, tajuk rancangan perniagaan. Ada contoh format yang telah dibuat oleh sebuah syarikat. Kita boleh lihat bagaimana mereka membuat rancangan perniagaan mereka. Jadi kita perhatikan Jadi pemilik perniagaan ni dia membuat perniagaan secara dropship saja, dan perniagaannya dilaksanakan hanya di atas talian, secara online. Ada beberapa jenis produk yang dijual. So bagi kita yang nak mulakan perniagaan, kita boleh guna ataupun ceburi perniagaan seperti inilah, yang tak memerlukan kos yang besar
Kalau kita lihat di sini lokasinya di rumahnya sendiri, lokasi perniagaan dia. Dia buat di rumah. Ini pejabat dia dalam bilik dia ke ataupun sebagainya, maksudnya di rumah dia sendiri. Dan cara dia marketing menggunakan FB, Instagram, buat iklan secara online saja. Jika ada pembelian, mungkin ia menggunakan postage. Jadi ini salah satu contoh perniagaan yang simple lah. Tapi untuk dia jalankan secara serius, dia juga buat rancangan perniagaan dia sendiri. Walaupun simple. Okey. Okey. Jadi itu saja berkaitan dengan tajuk rancangan perniagaan. Mudah-mudahan penerangan saya tadi dapat memberi sedikit sebanyak ilmu tentang rancangan perniagaan ataupun format pada rancangan perniagaan, supaya satu masa nanti bila di antara kamu ada yang nak menceburi bidang perniagaan, so kita dah tahu apa yang perlu kita buat. Okey. Dan kalau nak mudah, kita boleh tengok contoh-contoh rancangan perniagaan yang telah dibuat. Sama ada suatu syarikat yang besar ataupun yang kecil, kita boleh lihat untuk membantu kita nak membuat rancangan perniagaan ni. Jadi sekarang sebenarnya dah mudah. Sama ada kita nak ataupun tak nak saja. Okey. Jadi mudah-mudahan dapat membantu. Jadi daripada saya tak ada apa lagi. So itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.